Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek Pendidikan Moral, tingkatan 5, unit yang ke-10, pengurusan kewangan secara beretika menjamin keharmonian hidup. Dalam topik untuk kali ini, murid-murid akan dapat yang pertama, menyenaraikan pelbagai sumber kewangan yang diperoleh secara beretika. Yang kedua, mengenal pasti cara menguruskan keuangan secara beretika. Yang ketiga, mencerakinkan kepentingan pengurusan keuangan secara beretika. Yang keempat, meramalkan kesan pengurusan keuangan secara tidak beretika. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila menguruskan keuangan secara beretika. Dan yang terakhir, mempraktikkan amalan pengurusan kewangan secara beretika. Cadangan nilai untuk topik kali ini adalah nilai kesederhanaan, nilai bertanggungjawab, nilai rasional, nilai berdikari dan nilai kerajinan. Baiklah murid-murid, so pertama sekali kita akan tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan merupakan tindakan merancang pendapatan dan perbelanjaan secara berhemat dalam kehidupan harian agar segala keperluan dan kehendak dapat dicapai secara efisien. Maksudnya, sekiranya murid-murid mempunyai pendapatan suatu hari nanti apabila sudah bekerja, jadi kita perlulah menguruskan kewangan tu dengan sebaiknya. Bahagian ni untuk belanja, bahagian ni untuk bayar sewa, bahagian ni untuk simpanan. Okey, supaya kehendak dan keperluan dapat dicapai. Keperluan tu adalah sesuatu yang kita perlukan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, manakala kehendak tu adalah sesuatu yang kalau kita tangguhkan dahulu pun tak ada masalah. Contohnya kita nak handphone mahal, kita nak kereta mahal, itu adalah kehendak. Okey, jadi pengurusan kewangan secara beretika perlulah dipelajari dan diamalkan oleh setiap individu bagi memastikan sumber kewangan yang diperoleh mengikut peraturan dan undang-undang. Sumber kewangan juga perlulah daripada hasil yang sah. Okey, apa yang dikatakan yang sah nanti kita akan tengok. Okey, terdapat pelbagai sumber kewangan yang boleh diperoleh secara beretika. Okey, so kita akan tengoklah apa sumber kewangan yang sah. Okey, yang pertama adalah gaji. Ini pendapatan kita bulanan. Okey, kita bekerja, jadi gaji itu adalah sumber kewangan kita yang beretika, yang sah. Yang kedua adalah saham yang diiktiraf. Contohnya kita masuk saham dan hasil daripada saham tu adalah sumber yang sah. Yang ketiga adalah sewa. Contohnya kita sewakan rumah ataupun sewakan kereta dan duit sewa itu, hasil sewaan itu adalah duit-duit yang sah. Okey, seterusnya upah. Upah basuh kereta, upah basuh baju, itu adalah sumber yang sah. Seterusnya bonus. Ini biasa dapat daripada syarikat-syarikat dan juga kita punya majikan lah. Okey, itu juga sah. Seterusnya dividen. Kalau masuk saham ada dividen tahunan ataupun kalau kita simpan duit di bank, biasanya setiap tahun akan diberikan dividen. Okey, itu juga sah. Kemudian kita ada pelaburan hartanah. Ini juga satu pelaburan lah, saham. Simpanan bank, tadi yang saya cakap pun juga adalah sumber yang sah. Dan yang terakhir, insurans. Ini adalah sumber-sumber kewangan yang beretika, yang sah lah. Okay. Seterusnya, setiap individu menginginkan kedudukan kewangan yang stabil dan kukuh. Sehubungan dengan itu, kita perlulah mempunyai perancangan kewangan yang berkesan agar kewangan dapat diurus secara bijak. Mari kita tengok cara mengurus kewangan secara beretika. Yang pertama, menguruskan pendapatan dan perbelanjaan secara berhemat. Maksudnya, dapat sahaja pendapatan, perlulah menguruskan
bahagikan yang ini untuk belanja, yang ini untuk simpanan. Okey. Seterusnya, menyertai skim pelaburan yang diiktiraf, pelaburan yang sah. Membuat pinjaman mengikut kemampuan. Sekiranya pendapatan kita mampu untuk buat pinjaman sebanyak RM50,000 saja, pinjamlah RM50,000. Janganlah pinjam sampai RM100,000, akhirnya tak dapat nak bayar pinjaman. Okey. Seterusnya, memiliki aset tetap seperti rumah, kereta. Memperuntukkan wang untuk membayar cukai. Ini paling penting. Dah ada pendapatan, kenalah bayar cukai. Membuat simpanan untuk waktu kecemasan. Walaupun awak banyak duit, masih lagi perlu buat simpanan supaya kalau ada hal-hal kecemasan, contohnya tiba-tiba masuk hospital, nak bayar bil hospital tu perlukan wang yang banyak. Jadi wang simpanan inilah yang kita boleh gunakan untuk waktu kecemasan. Seterusnya, melindungi pendapatan dan simpanan dengan insurans. Seterusnya, membuat bayaran pinjaman secara konsisten. Contohnya buat pinjaman beli rumah, buat pinjaman beli kereta. Jadi bulanan tu kenalah dibayar dengan konsisten. Bayar, jangan ada yang tidak bayar. Seterusnya, kita ada merancang kewangan untuk simpanan hari tua. Dan yang terakhir, membuat tabungan daripada lebihan pendapatan dan tabungan jangka panjang. Baiklah murid-murid, pengurusan kewangan secara beretika menuntut disiplin yang tinggi dalam diri setiap individu. Maksudnya untuk kita menguruskan kewangan secara baik ni perlukan disiplin. Maksudnya tak boleh bulan ni simpan, bulan depan tak simpan. So dia kena konsisten. Okey. Tindakan ini akan memberikan kebaikan pada masa depan. Okey, maksudnya tindakan kita menguruskan wang pada hari ini akan kita nampak dia punya kesan tu pada masa akan datang. Mungkin sekarang orang kata bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey. Kepentingan pengurusan kewangan secara beretika. Kenapa kita perlu simpan duit ataupun kenapa kita perlu uruskan wang kita tu dengan sebaiknya. Yang pertama, mengurangkan bebanan kewangan. Okey, kita dapat meningkatkan simpanan agar pulangan dividen bertambah. Kalau awak saving duit dalam bank, jadi setiap tahun dia akan ada dividen. Lagi banyak simpanan awak, lagi banyak dividen yang awak akan dapat. Yang keduanya, mengelakkan pinjaman yang tidak sepatutnya. Ni pinjam ahlong, itu tidak sepatutnya lah. Okey. Kepentingan kedua, mengelakkan kes penipuan dan transaksi haram. Okey, menyertai skim pelaburan yang sah. Membuat tinjauan sebelum memuktamadkan sebarang urus niaga. Maksudnya cek dulu sama ada urusan ataupun skim yang kita masuk ni skim yang betul ke ataupun yang salah. Adakah sistem ataupun skim ni menipu orang, pernah menipu orang ataupun tidak. Kena cek dulu sebelum adakan urus niaga. Seterusnya, kita ada kuasa beli yang tinggi. Okey, memaksimumkan kepuasan pemilik dan menjanakan pertumbuhan ekonomi negara. Dan yang keempat, menjamin masa depan yang sejahtera. Okey, dengan memiliki harta kekal dan mempunyai tambahan kewangan daripada pelaburan. Baiklah. Terdapat individu yang kurang kesedaran tentang pengurusan kewangan secara beretika. Maksudnya dia tak tahulah apa kepentingan kalau nak uruskan duit secara baik itu. Apa yang didapat. Okey, mereka bersikap tamak dan ingin memperoleh pendapatan secara segera melalui pelaburan dan pinjaman yang tidak sah. Ini contohnya skim cepat kaya. Nak cepat kaya, masukkan labur duit banyak-banyak, lalas kena tipu. Itu pinjaman yang tidak sah lah. Pelaburan yang tidak sah. Pengurusan kewangan yang tidak beretika ini akan memberikan kesan negatif dalam kehidupan. Jadi kalau salah menguruskan wang akan memberi kesan negatif lah. Kita tengok apa kesan pengurusan kewangan secara tidak beretika. Yang pertama, kadar muflis meningkat. Salah uruskan wang menyebabkan awak berhutang dan akhirnya menyebabkan muflis.
Yang kedua, pemberi hutang yang tidak berlesen bertambah. Contohnya apa? Ahlong. Dia tahu orang tak cukup duit, dia pun bagi pinjam duit, tapi dia punya bunga dia terlalu banyak. Bila dah tak mampu, jadi wujudlah kes jenayah pula. Okey, yang ketiga kita ada keberhutangan dalam kalangan rakyat meningkat. Banyaklah rakyat yang berhutang, hutang sana sikit, hutang sini sikit, sebabnya dah tak mampu nak bayar. Seterusnya, wujud komuniti yang boros. Tak tahu nak uruskan wang dengan baik. Habis duit gaji, tak ada simpanan, habiskan semua dalam satu bulan. Itu boros lah. Yang seterusnya, kesan psikologi kepada individu. Bila dah hutang, lepas tu tak ada duit, pula tu long pula, kejar. Jadi kesan, memberi kesan kepada psikologi. Akhirnya adalah kes-kes bunuh diri. Okey, ini kesan buruk lah. Sebab tu kita dicadangkan untuk menguruskan wang secara baik. Dan yang terakhir, keselamatan keluarga terjejas. Ini kalau tadi kan pinjam ahlong, yang pinjam bapa, tapi anak dengan isteri yang jadi mangsa. Keselamatan keluarga terjejas. Jadi fikirkanlah kesan apabila kita tidak menguruskan kewangan dengan baik. Ini kesan-kesan negatif dia. Kita mestilah sentiasa mempraktikkan pengurusan kewangan secara beretika untuk menikmati kehidupan yang lebih gembira dan tenang. Selain itu, nilai universal seperti kesederhanaan, bertanggungjawab dan rasional yang diamalkan dapat melahirkan individu yang berkemahiran dalam pengurusan kewangan. Okey, seterusnya kita tengok pengukuhan pada buku teks muka surat 144. Okey, baca tajuk Keratan Akbar di bawah, kemudian jawab soalan yang diberikan. Okey, tengok Keratan Akbar pertama, dia tulis kat situ labur untuk masa depan. Soalan, senaraikan bentuk pelaburan yang beretika. Yang kat sini saya senaraikanlah antara pelaburan yang sah, iaitu Amanah Saham Bumiputera, kita ada Maybank, kita ada pelaburan Takaful Insurans. Ini antara pelaburan-pelaburan yang sah lah, yang boleh dipercayai. Okey, tengok pada Keratan Akbar seterusnya. Amalan menabung mampu biaya pengajian tinggi. Mengapakah tabung masa depan penting dalam pengurusan kewangan secara beretika? Saya letak kat sini antara dia punya kepentingan dia. Yang pertama, untuk digunakan ketika kecemasan. Contoh, tiba-tiba sakit, nak masuk hospital, nak bayar bil hospital, tak ada duit. Jadi kita gunakanlah duit simpanan yang telah kita simpan tadi. Seterusnya, simpanan untuk digunakan pada masa hadapan. Macam ni dia kata, amalan menabung mampu biaya pengajian tinggi. Maksudnya pada masa hadapan awak akan gunakan duit tu. Okey, kalau yang ni dia biaya untuk pengajian tinggi dah lah. Seterusnya, memupuk amalan berjimat cermat. Nak simpan duit untuk masa depan, kena berjimat pada waktu sekarang. Jadi dia memupuklah amalan berjimat cermat. Okey, soalan ketiga, Keratan Akbar kat situ tulis golongan belia perlu bijak urus kewangan peribadi. Cadangkan amalan pengurusan kewangan secara beretika dalam kalangan golongan belia. Okey, saya tulis kat sini. Yang pertama, amalan pengurusan dia adalah merancang perbelanjaan. Ini paling penting. Kadang-kadang belia ni dia syok sangat dengan kehidupan bermewah-mewah walaupun dia tidak mampu. Okey, jadi sebagai cadangan perlulah merancang perbelanjaan. Kalau duit gaji mampu untuk pakai kereta ni, pakailah kereta ini. Tidak perlu nak tunjuk kaya, orang kata. Okey, yang kedua, tidak membelanjakan wang melebihi keperluan. Macam tadilah saya kata, mampu guna handphone Samsung je, tapi nak bergaya nak guna handphone iPhone. Sebenarnya duitnya tidak cukup.
tapi dia nak nampak gaya tadi kan. So sepatutnya dicadangkan tidaklah membelanjakan wang melebihi keperluan. Dan yang ketiga, mengelakkan penggunaan kad kredit dalam perbelanjaan. Ini paling penting. Okey, sebabnya bila guna kad kredit, dia tanpa had. Kita tak tahu duit kita cukup ke tidak. Guna kad kredit sentiasa lepas. Bila gaji, duit short, habis. Okey, jadi berdasarkan tajuk kali ini, saya harapkan murid-murid akan belajar cara untuk menguruskan wang dengan sebaiknya. Sebab nanti bila awak dah habis belajar, awak dah kerja, benda-benda ni akan awak praktikkan dalam kehidupan harian. Mungkin sekarang awak tak nampak, tapi bila dah bekerja, so awak akan nampaklah apa kepentingan, apa perlunya menyimpan ataupun menguruskan wang dengan sebaiknya. Baiklah. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih.